dua hingga 7 tiba. Perjuangan lagu akan tetap terus semakin irama bertahta membina empire. Program utama untuk menakluk dunia. Tak dengan misi walaupun kontroversi, aku rela mati dari hidup ini. Oh, cerita dia. Satu ketika dulu, masa saya umur 7 tahun, saya dapat sebuah hadiah. Hadiah tu adalah toy keyboard. Dan toy keyboard tu dihadiahkan kepada saya oleh my uncle and my auntie, Aunty Ning yang ke Jabbar. Dan saya ingat dari masa kecil, saya Yusri Edri kadang-kadang suka pakai badminton racket. Dan juga saya ada cousin seorang lagi nama Johan. Dia akan ketuk macam tin-tin, biskut dan sebagainya jadi drum. Dan di situ kami buat satu band, ada 4 orang sebenarnya. Dan kita selalulah main lagu-lagu Beatles ke apa ke. Konon-kononnya kita miming je. Bila saya dah tengok masing-masing minat betul dengan muzik ni, jadi saya fikir saya kena beli satulah equipment supaya dapat dia orang menghiburkan diri sendirilah. Apabila ayah saya melihat, saya dan ibu saya melihat kami ni gemar main muzik, di situ ayah saya membeli sebuah organ. Itu instrumen pertama yang kami sentuh lah. Di situ kita mula belajar tentang susunan dan sebagainya. Pasal kita semua belajar secara hearing saja. Pada peringkat umur yang kecil, kita tak ada formal punya education dalam bidang muzik. Datang hatinya bagai permata, luangkan masa untuk bersama, bilang padanya kau sayangkan dia sepenuh jiwamu. Sebenarnya aunty tak pernah encourage, uncle dah encourage. Belikan apa dia nak, semua belikan. Mereka beli tu kerana mahukan kami main muzik kat rumah. Dan setiap kali bila ada keluarga datang ke rumah, kamilah jadi penghiburnya. Daripada situ dia orang berlatih lah, masing-masing ada lagu-lagu yang khas yang mereka gemar. Dan dia orang mainlah lagu tu. Bukanlah calon wanita, aku terpesona dengan lirikan matanya. Aku bukannya mudah untuk jatuh cinta, tapi kini ku percaya cinta pandang pertama. Dan kita ada macam kita carta kita sendiri. Dalam carta tu, Kalau saya dengan Norman grup lain, Norman dengan Edri grup lain, saya pula ada solo, ada solo. Dalam top 10 tu lagu-lagu kami lah. jadi situ je ada 5 artis kat situ. Jadi kita macam support tapi pada masa sama bunuh pada masa yang sama. Tapi kita ada satu persefahaman. Kita tak boleh main lagu yang orang tu discover dulu. Kalau Norman dah main, saya ingat dulu dia mula-mula belajar lagu Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Edri Yusi tak boleh main kita. Itu copyright tu. Sejarah Cetak Rompak sebenarnya kita kecil-kecil kita tak tahu kan. Apa yang legal dan apa yang illegal dari segi akta hak cipta. Tapi Mula-mulanya buat bukan untuk jual pun, bukan untuk duit. Kita buat, kita suka lagu. So kawan-kawan cakap, kau ada lagu ni dah? Dah ada dah. Dia orang belikan blank tape, rekodkan lagu pilihan orang. Belakang dia jual lah kat kawan-kawan dia. Lama-lama ada sampai cikgu sekolah saya, Yusri, kau bagi song list ni. Boleh tak rekodkan lagu-lagu ni dalam kaset? I bagi you berapa ringgit lah, RM2. Tak ingat lah saya, tapi saya buat lah pasal minat, bukan pasal nak buat duit. Tapi the reality is bila dapat duit tu, again lah, bukan kita buat benda lain, memang kita beli balik lagu. So makin lama makin banyak record collection kita. Tapi kadang-kadang kita tak dapat lagu yang terbaru dan latest. Dan kita selalu buat dubbing dekat radio. Tapi dulu, zaman dulu nak dapatkan lagu tu secara penuh susah kerana DJ suka kacau, dia suka cakap depan tu. Jadi saya ingat pada umur sekitar darjah 1 macam tu lah, saya dengan Yusri, kita menggemari satu lagu ni, AHA, Take On Me. Jadi kami call, ketika itu ada radio 3 ibu kota masa tu. Yasmin Yusof yang former Miss Malaysia tu, dialah DJ masa tu. Kita call dia masuk off air, pasal selalunya kita call off air, kemudian dia akan umumkan lagu ni diminta oleh saya dan sebagainya. Kita nak lagu AHA Take On Me, tapi boleh jangan cakap tak? Supaya kemudian dia marah kita balik. Masa tu kita budak-budak kan, marah kita balik. Jadi apa kita buat dengan yang dubkan daripada radio tu, kita ada versi penuh. Jadi kita boleh masukkan dalam our mixtape. Ini seleksi lagu-lagu yang baru lah. Pasal nak dapatkan masa tu tak ada internet. Radio antarabangsa pun tak ada dedahkan. Kebanyakannya radio-radio tempatan yang mainkan lagu-lagu Inggeris lah. I would give you more than forever. I would love you long after the end of time. I would give you more than forever, more than the rest of my life. If that's what I could do.
ayah saya dapat peluang untuk bekerja selama 2 tahun di UK, di London. Dan di situ ayah saya buat keputusan bawa kami keluarga ke sana lah. Sampai sana terkejutlah masa zaman-zaman dekat sini mixtape yang 86-87 tu. Sampai sana, oh lagu banyaknya pilihan, boleh beli ada. Dia kalau single dia release dalam rekod kecil, vinyl. Kalau album dia album besar, tapi seleksi tu banyak macam-macam. Itu kami berdapat pendedahan baru kerana kita bercampur dengan orang sana. Ada studio-studio kecil di situ yang mana kita belajar bagaimana untuk merakamkan lagu dan sebagainya. Jadi di situlah pendedahan kita dekat UK tu beri satu bukan saja pengalaman dari segi sudut teknikal tapi juga berikan keyakinan kepada kami apabila kami pulang ke tanah air. Masa kami kat sana, kami ada peluang untuk buat kerja sambilan. Kerja saya yang pertama sebagai petrol pump attendant. Jadi kat situ tu saya isi minyak kereta orang lah. Dan di situlah sebenarnya saya belajar deal dengan orang. Saya pekerjaan pertama saya pencuci pinggan dalam restoran tanduri. Saya ingat lagi. Gaji dia sikit sangatlah, saya tak ingat. Tapi saya kumpul duit untuk beli rekod juga. First sekali saya buat hantar surat khabar. Tapi dia surat khabar sana dia ada surat khabar free. Macam newsletter lah. Kemudian saya naikkan pangkat jadi cashier. Jadi jadi cashier tu jagalah ada pump attendant ada 7-8 orang saya jaga. So bayangkanlah orang kat sini, dia tengok orang pump attendant tu ingat saya lah. Lepas cuci pinggan tu, saya cakap, Norman punya gaji lagi sedap lah tukang pump ni. Saya pun join tu pump petrol tu. Saya ingat setiap hari Khamis dia hantar, pasal dia weekend punya ni. Setiap hari Khamis selonggok depan rumah ni untuk hantar kawasan ni lah. Dan saya pun petang-petang dah habis sekolah, pergi kawasan, masukkan mailbox setiap rumah. Saya ingat sampai dah hujung-hujung tu dah malas, dapat depan rumah. Angkut segala satu troli tu, cari gaung. Cari gaung mana campak semua kan. Tapi dapat duit lagi kan. Jadi bila dapat duit, CD shop. CD, kaset. Sekuku mana ikrar kasih kita, setebal mana masih ada sempadannya. Akan tiba nanti. Kita ni dalam satu keluarga Melayu Asia kan, yang di mana tanggungjawab kepada Abang Long tu memang diberikan pada peringkat awal lagi, jaga adik-adik. Sampai sekarang saya rasa tanggungjawab tu masih ada lagi. Dia nampak kita punya perikatan tu tiga-tiga tu kuat. Walaupun kita ada seorang dia lagi adik perempuan. Mungkin terus terang dia terpencil sikit lah pasal dia tak join main bola. Yang buat-buat nyanyi-nyanyi ni pun ada kita jemput dia, tapi dia mungkin minat lebih kepada bukan pada bidang muzik. Jadi tiga-tiga ni melekat lah mana pergi. Jadi memang the growing up years tu kami pendedahan kami dengan kawan-kawan kami agak terhad. Kami lebih kepada keluarga. As a mother, dekat aunty tak bekerja. Memang suri rumah tangga. Memang protect anak tu betul-betul protect lah. Very being so protective. Jaga dia orang. Sampai tak bagi pergi keluar. Tengok wayang pun aunty hantar. Pergi konsert pun, dia tengok dekat Hard Rock. Aunty duduk luar, dia orang masuk dalam. Mak saya bukan mengongkong, tapi dia prefer daripada saya keluar pergi mana-mana, dia prefer ajaklah kawan datang rumah. Mainlah muzik. Dia menggalakkan kenalkan kawan dan sebagainya. Adalah keluar-keluar juga, tak keluar tipu lah. Sebenarnya itu mengajarkan kami tentang teamwork. Kalau kita semua berasingan, memang susah kita nak nampak the partnership of KRU sampai sekarang lah. Norman ni dia seorang leader.
dia memang pemimpin yang bagus. Dia sentiasa perhatian tentang kepentingan orang lain. Norman lah macam good lah. Dia macam bisnes dia macam dahsyat sangatlah, dia businessman kan. Macam kalau boleh macam dia cipta satellite lah. Sebenarnya tak ada apa sangat pun. Very straight to the point, cakap pun. Lepas tu boleh nampak dia punya pandai dia. Dia sangat diplomatik, PR dia bagus. Kalau tak dia pasal duit saja. Dia seorang visionary. Dia mempunyai vision yang begitu jauh sekali sampai saya agak terkejut bila diorang dulu KRU ada filem dan sebagainya. Saya ingatkan kita habis kat situ je pakai jaket hujan, gaduh-gaduh, kan nyanyi-nyanyi atau habis. Itu kita orang punya dia ada vision yang jauh. Dan dia juga membantu industri dan sebagainya. That is good. Ada masa dia, you akan rasa macam apa benda lah tindakan dia ni, tapi sebenarnya dia buat atas kepentingan orang-orang majoriti yang lain. Senang cakap, tipikal Abang Long yang jaga adik-beradik, jaga family, jaga semualah basically. Even dengan staff pun dia rasa macam aku kena ambil tanggungjawab. Apa-apa dia, selagi dia boleh lah, selagi dia mampu. Dia being the leader, he wants to see success lah. Kalau ada benda-benda yang agak-agak yang apa, dia akan ke depan lah. Di dalam setiap doa, namamu takkan ku lupa. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah bahagia bersama. Di dalam setiap mimpi kita saling mencintai. Yusri ni sebenarnya very emotional. Ya, kadang-kadang dia, iyalah jiwa seni dia saya rasa dia yang paling artistik antara kami. Dia tu workaholic lah, sangat workaholic. Saya pergi bangunan KRU kerana saya editing malam. Ada. Saya dah nak balik subuh, dia pun ada. Bila masa dia balik pun saya tak tahu, bila masa dia makan pun saya tak tahu. Sekarang ni ada anak, alhamdulillah. Dia akan ambil effort juga untuk take a break, take a breather untuk bersama dengan anak-anak. Tu saya rasa macam okay, this is good lah. Dan dia sebenarnya walaupun dia bukanlah bidang dia dalam perniagaan, dia 100% support saya. Dia macam tak pernah tanyalah apa-apa pasal apa keputusan saya buat. Dan saya hargailah Yusri selama ni memang beri support kepada saya untuk buat apa yang saya rasa yang patut dibuat pada satu ketika kan. Yusri jenis yang macam relax, shy, kan? Dia macam tu sikit. Cakap sikit-sikit. Gelak pun jarang sekali kita boleh dengar Yusri gelak. Ha. Jarang Memang jarang. Itu saya. Itu Lisa. Paling kelakar pun. Dan kalau dia buat lawak tu, saya paksa diri juga ketawalah. Sebab kadang-kadang tak kelakar. Tapi sebab dia adik kan, saya kenalah ketawa juga. Kerana ada masa-masa kita susah nak baca apa yang dalam fikiran dia. Dan untuk memahami dia, kita kena agak-agak apa yang dia fikir. Dan Yusri ni seorang yang caring lah. Dia bila buat sesuatu dia very obsessed mendalam lah. Sampai kalau dari segi filming tu daripada atas sampai bawah dia nak tahu segala-galanya dan very detail punya person lah. Edri, saya rasa dia sensitif juga, tapi pada masa sama juga dia selalu membayangkan dia ni ada satu karakter yang sangat kuat. So very strong minded, memang ikut itu saja. Dia sangat serius pasal muzik, jangan main-main. Kalau pasal muzik, cubalah berdebat dengan dia. Dia akan pastikan dia menang. Dan pada masa sama Edri juga caring dengan keluarga semua sekali. Tapi kadang-kadang dia cakap dia akan lepas. Dia kadang-kadang dia cakap memang boleh menyakitkan hati lah. Dengan Edri ni adalah orang sangat nakal, sangat naughty, suka mengacau orang, suka ketawakan orang. So bila dia orang ada bergaduh ke, bertengkar ke, budak-budak kan, Daddy datang, bising, apa ni, Edri akan menangis dulu. Dia menangis dulu, jadi Daddy dia tak periksa, usul periksa tak ada, dia bantai abang dia orang. Ingatkan dia yang tak bersalah.
Padahal dia yang musik abang-abang dia. Adri, Lisa boleh nampak selain daripada pandai, dia jenis yang ni joker ni. Yang ni jenis yang kuat menyakat, yang suka apa bergurau semua. Kita ada dalam KRU ni kita ada vote tau, voting system. Kita 3 orang kan. So kalau Norman dengan Adri setuju buat satu, walaupun saya tak suka, saya kena ikut. So itu cara kita punya majority wins. Tapi Adri ni kadang-kadang Norman dengan saya suka, dia tak suka, kita ikut cara tak suka. Kadang-kadang macam tu. Dia memang agak keras kepala sikit. Pernah ku lihat mereka yang hilang segalanya, insan yang tersayang atau harta benda, pancaroba bencana juga malapetaka adalah sebahagian ujian dunia. Di sebalik kesusahan kita lebih mengerti kesenangan. Dengan apa yang telah dipunya, barangkali besok semua berubah. Jangan kita melupakannya. Okey, asalnya lebih kepada saya dan Adri ni penyokong bola sepak Selangor. Tapi tak kenapa Yusri tak minat Selangor. Saya pun tak tahu kenapa, mesti ada tentu dia sebab dia lah kan. Dia sokong KL. Dan apabila kita di stadium tu kita nampak perhatikan orang sekeliling kita, dia suka ada dia punya lagu canting dia. Viva, viva, viva Selangor. Dia orang jerit-jerit macam tu lah kan. Semua wow, semangat. Macam-macam konon-konon lagu negaraku lah rasa dia untuk orang masuk pasukan Selangor lah. Selangor Rappers Unit pun asal-asalnya bila tengok FRU kat depan selalu tu. Kita fans kan. Cuma macam FRU selalu nak kontrol kita semua sekali kan. So kita tengok FRU ni pun nama pun FRU kan. Tu nampak cool juga kan. Saja special project lah maksud saya dengan Norman. Jomlah kita buat lagu untuk Selangor. Kita gunakan yang lagu-lagu yang lagu-lagu nyanyian di stadium tu. Viva, viva, viva Selangor. Jadi kita masukkan lagu, Norman masukkan rap, saya masukkan beat dia. Betul, jadilah lagu pertama SRU tadi. Dan entah macam mana, because dulu bukan yang you kena tulis surat kepada FAS. Kita itu yang by word of mouth. Sembang. Dan tiba-tiba entah macam mana diorang boleh main lagu tu masa sebelum perlawanan ke half time ke, diorang main lagu, diorang dengar. Saya cakap, "Ish." Macam tu sekali, so simple, so senang. Dan di situlah sebenarnya kami nak masuk bintang ATM. Hantarlah demo tapi diorang tak pernah balas kita apa-apa pun. Gagal lah kiranya. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Bosan dijamin 100% masa Malaysia. Dapatkan segera sementara masih ada. Jantan rebutan yang terhangat, hangat di pasaran. Apabila kawan saya dekat kolej saya ingat lagi Wong. Dia ada kawan dekat Victoria Music Center di Pertama Kompleks. Time tu memang tak ada, KLCC pun tak ada. Jadi kat situlah sebenarnya dia beri kaset Viva Selangor tadi tu ke orang kedai kaset ni. Kita tukar nama kru. Kita tak sebut KRU, saya sebut kru because it's a crew as in pasukan. Sebab kita ada buat lagu-lagu lain dalam kaset tu juga. The salesman would speak to orang yang jaga kedai lah. Dia cakap, "I got this demo lah, quite interesting. You guys listen lah." And lepas pada tu, dia orang pass dekat EMI. Lepas tu, the whole trail back again, dah orang dapat kontak kita.